Baik. Kemudian ada persoalan lain yang saya sebut. Mungkin ada orang tak senang, tak apalah. Orang nak senang, kita tak senang, kita tak apalah, kita nak kabur. Persoalan yang mungkin setengah orang mungkin kurang senang dengar, tapi tak apa, saya nak cerita je lah. Konsep hijab ilmu. Hijab ilmu yang saya sebut, saya nak jelaskan hijab ilmu dari kacamata tasawuf. Kacamata tasawuf. Baik, apa maksud hijab ilmu? Pertama sekali, mari mana hijab ilmu ni? Mari mana benda ni? Saya dalam pengalaman kita mengaji yang guru ni, dah kita pun bermula dengan pengajian kitab. Kita mengaji, kita belajar, kita nadah, kita pergi mengaji guru tasawuf ni. Pernah satu ketika kalam itulah yang disebut al-ulama mahjubuna bi'ulumihim. Para ulama terhijab dengan ilmu mereka. Saya tak boleh nak terima. Macam mana pula? Tidakkah kita kau mengaji kau tahu menjadi lebih kau cerah? Macam mana boleh jadi hijab pula? Saya tak boleh nak terima. Tapi bila saya amat-amati, kita dengar huraian, baru kita nampak rupa-rupanya memang aku kena. Memang kena kaku. Baru kita nampak rupanya kena atas kepala kita rupanya. Jadi kita tak setuju. Sekarang lain daripada kita belajar. Kita belajar selama ni al-ilmu nur. Ilmu tu cahaya, petunjuk, pedoman. Mana boleh jadi hijab? Jadi ulama tasawuf menjelaskan kepada kita, hijab yang menutup manusia ni ada dua jenis. Satunya hijab zulmah dipanggil, hijab jenis gelap, uduh-uduh, tak ada molek. Yang kedua, hijab yang disebut hijab nur, benda molek tapi jadi hijab. Benda molek. Hijab zulmah ni hijab yang menghalang kita, menjauhkan kita dari Allah. Menjauhkan kita dari Allah, menghalang kita, memburukkan hubungan kita dengan Allah. Yang zulmah ni jahil, kejahilan, jahil. Baik, kemudian selain daripada jahil, maksiat, jahil, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, semua ni hijab belaka. Tapi hijab ini merupakan hijab yang zulmah, kejahilan, kelalaian, ghaflah. Kemudian apa lagi? Kemaksiatan, sifat-sifat yang buruk, semua ni hijab-hijab yang zulmah. Adapun hijab nur pula, hijab yang macam mana? Nur tapi jadi hijab. Maka antara sesuatu yang benda tu nur tapi jadi hijab, antara ibadah yang kita buat. Ni orang payah nak terima ni, macam mana ibadah boleh jadi hijab? Antaranya ilmu. Macam mana benda ni boleh jadi hijab? Ini dah persoalan. Itu kena mengaji ilmu tasawuf. Kita tak sedar. Baik. Pertama sekali saya nak beritahu dari mana sandaran syaraknya. Apa-apa ilmu kita kena rujuk sandaran syarak dulu. Dari mana yang mensabitkan benda ni? Adanya hijab tapi dia nur. Dia benda tu molek, baik tapi jadi hijab. Baik. Antara sandarannya hadis Nabi. Pertama sekali antaranya Nabi pernah bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu, ilmu kau bertambah, kau banyak, tapi hidayahnya tak bertambah. Kau bertambah ilmu, kau lupa lalai hati. Kau bertambah ilmu, jadi kau tamuk jadi. Kau bertambah ilmu, jadi kau sombong. Kau bertambah ilmu, jadi kau wujud. Semakin bertambah ilmu, semakin mudah kita pelekeh ke orang, pandang rendah ke orang, pandang hina ke orang. Itu dia. Ilmu bertambah. Walam yazdad hudan. Ni benda ni dia menyakit ni dia macam demam lah. Kalau demam kita boleh nampak kesan dia panas badan. Kalau kita kena nyakit ni kita boleh nampak lalu. Saya kata tu bagi kita lalu jalan ni kita tahu. Bukan lalu kita kena lalu. Pada waktu kita kena nyakit ni, mana kita pandang orang serba tak erti lah. Serba bodoh, serba tak erti. Kau mula dah kita tengok orang kau nak ukur ilmu kita. Kita mari sembahyang masjid, kita orang takbir nak merasa kebesaran Allah dan sebagainya. Kita takbir nak tengok orang ni takbir betul ke tak.
berapa inci dengan telinga dia. Nak ukur ni inci telinga dia. Rokok dia guna. Lipat sujud dia tengok kaki lipat guna. Ini mari gitu. Itu gejala-gejala hijab ilmu. Orang nak marah lah. Nak kata apa, saya nak khabar bahawa inilah huraian ulama tasawuf. Baik, antara dalilnya Nabi sendiri pernah minta tolong, minta perlindungan, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu tapi tak beri manfaat. Ilmu tapi sifat dia la yanfa', tidak beri manfaat. Baik, kemudian ada dalil lain lagi, antaranya asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Yang berat sekali menanggung azab di akhirat nanti ni iaitu orang yang alim tapi ilmu dia tu tak beri manfaat ke dia. Ada ilmu tapi tidak memberi manfaat. Baik. Lalu macam mana bentuknya ni? Ilmu yang tidak memberi manfaat ni macam mana bentuk dia? Macam mana keadaannya? Maksudnya ilmu tu ada. Kalau tak ada ilmu, tak pergi ngaji, itu tak bagi hijab ilmu, itu hijab jahil. Tak ada lagi, tak cari, tak pergi belajar, jahil hijab ni. Ni hak ada dah ni, ada dah dengan kita ni. Apa kejadian pada diri kita ni? Maka inilah ulama tasawuf hurainya, antaranya disebut oleh Syekh Ibn Athaq dalam kitab Ihkam. Sebab tu ada orang kurang senang kitab Ihkam ni. Sebab kitab Ihkam ni duk kebel banyak benda. Bocor banyak perkara, banyak pecah bor kitab Ihkam ni. Ada setengah orang tak bawa suka kitab ni. Memang tak suka lah. Sebab pecah bor banyak. Baik, antara yang disebut dalam Syekh Ibn Athaq dalam kitab Ihkam ini, apa benda dia kata? Al-ilmu in qaranatuhu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu ni sekiranya dihubungkan dengan khasyah, hatimu menjadi lebih baik, maka itulah ilmu bagi manfaat untuk dirimu. Sekiranya tidak demikian, fa'alaika, dia akan jadi beban. Dia akan jadi beban. Jadi ulama tasawuf sebut benda ni bukan nak menghalang orang pergi ngaji. Kita ni salah faham. Bila ulama tasawuf sebut hijab ilmu, dia tak mahu orang pergi ngaji lah tu. Gitu pula dah. Ulama tasawuf sebut ni sebab ada hadis sebut benda ni. Dan dihurai oleh ulama-ulama tasawuf, bukan disebut benda ni supaya dorongan orang supaya jangan pergi belajar. Itu buruk sangka kita. Tu dia. Jadi apa kata Syekh Ibn Athaq? Ilmu ni inqaranatuhul khasyah. Ilmu maka berhubungan ilmu tu khasyah. Apa benda khasyah? Yakni ilmu yang menentukan situasi jiwamu, hatimu. Apakah bertambah takwamu, khusyukmu, ikhlasmu, jujur hatimu, hadir hatimu. Kalau dia bertambah itu, memang itu memberi manfaat. Tapi dengan ilmu engkau menjadi lebih sombong, lebih ujub, pandang orang serba bodoh, serba tak kena, fa'alaika. Ilmu akan jadi beban kepadamu. Itu dia. Jadi itu konsep ilmu. Jadi saya nak jelaskan ini bahawa apa yang disebut itu adalah disebut oleh ulama tasawuf. Orang nak pakarlah, tak mau pakar sudahlah. Kita nak khabar je. Jadi saya rasa saya sudah menjelaskan beberapa persoalan yang berkait. Saya jelas ni kerana ada pertanyaan, minta saya jelas balik atas kenyataan-kenyataan ini yang dilihat dipandang keliru oleh setengah orang. Maka saya jelaskan malam ini. Mudah-mudahan penjelasan yang ekah ni dapat menerangkan sekiranya dia menjadi satu kekusutan. Menjadi kekusutan. Baik, akhir sekali malam ni saya nak khabar antara gejala-gejala yang timbul akhir sekali. Antara gejala-gejala yang timbul kalau kita ni kena nyakit hijab ilmu ni, antaranya dia akan timbul ujub. Timbul takabur. Kita akan pandang rendah orang. Pandang remeh orang. Pandang orang serba tak tahu. Pandang orang serba jahil dan sebagainya. Saya tak nak kata sesiapa, tapi kita rasa kita pernah tepuh benda ni. Kita pernah lalu benda ni. Yang kedua, antaranya dia menjadikan ilmu dia tu untuk orang. Diri sendiri tak pakai mana. Tanya ke orang tak boleh. Tanya ke dia pakai boleh ada. Boleh dah sekarang.
Itu dia akan jadi gitu. Yang ketiga, dia akan mewujudkan sikap ta'assub. Ta'assub yang membuta tuli. Maksudnya selain daripada dia tahu, semuanya tak pakai belaka. Selain daripada dia belajar, semua tak boleh pakai belaka. Dia akan timbul sikap itu. Ini antara gejala-gejala hijab. Antara yang timbul kesan hijab ilmu, ni suka cenderung untuk mencari-cari keaiban orang. Dia cenderung tu ita. Syarak suruh kalau nampak tutup. Tapi sikap akan jadi terbalik bila kita telah terkena penyakit ini. Sebab tu saya kata, saya tak nak kata ke orang, tapi saya kata ini pengalaman yang penuh saya lalu. Kita akan jadi suka duk tengok-tengok. Kok selit-selit celakai orang, kita duk ita. Kalau kecil-kecil orang, kita duk kebel. Hak sepatutnya dok aib jadi aib. Hak sepatutnya nampak kaipang kita gitu tu, kita dok kebel dengan tergaul. Dia bagi penyakit itu. Itulah mudah-mudahan penjelasan ini sama-sama kita dapat ambil manfaat. Jadi saya ingin jelaskan kesimpulan akhir bahawa apa yang ahli tasawuf sebut tentang hijab ilmu tu bukan bertujuan untuk supaya orang jangan belajar, tapi nak khabar belajar tapi berhati-hati jangan sampai ilmu yang kita dapat tu menghijab kita. Itu yang mereka maksudkan. Jadi sekadar itulah saja dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.